Siapa kata? Siapa kata? Imam Syafi'i kata. Bukan Ustaz Syahul Hamid yang kata. Saya tolong bacakan. Ada orang dia kata, oh, siapa lebih hebat? Imam Syafi'i kan lebih hebat, Nabi Muhammad kan lebih hebat. Oh, mana boleh tanya lagu tu? Tak ada respect langsung pada Imam Syafi'i. Sampai kita dapat kita mempunyai bukti-bukti golongan ini yang memperlekehkan Imam Syafi'i pun ada. Sampai kata, alah mazhab PI. Oh, mudah ingat PI ada berlakon tu. Sama macam orang tu. Tak boleh lagu tu tuan-tuan. Imam Syafi'i siapa dia? Para ulama dalam menafsirkan sebuah hadis yang kata Nabi SAW, alim Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma, seorang alim daripada keturunan Quraisy yang ilmunya meratai seluruh permukaan bumi Allah. Itulah ditafsirkan oleh para alim ulama sebagai Imam Syafi'i. Hebat Imam Syafi'i ini tuan-tuan. Disebabkan Imam Syafi'i Allah jadikan sebagai asbab kita pada hari ini dengan fatwa-fatwa yang beliau ijtihadkan daripada Quran dan hadis. Kita hari ini mendapat kemudahan yang begitu banyak, yang sepatutnya kita menghormati Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, walaupun beliau sampai kepada taraf mujtahidul mutlaq, dengan makna boleh buat mazhab sendiri, 30 tahun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'iyah. Beliau meriwayatkan kata-kata ataupun beliau meriwayatkan persoalan peristiwa Imam Ahmad Ibn Hanbal yang berdoa secara khusus kepada Imam Syafi'i 30 tahun. Walaupun beliau telah mencapai darjah mujtahidul mutlaq, setiap kali doa, Allahumma ghfirli walis Syafi'i, Allahumma ghfirli walis Syafi'i. Kita pun tak doa untuk guru kita lagu tu. Allahumma ghfirli walis Syafi'i. Kata dengan anak-anak Imam Ahmad, nama dia Abdullah, wahai bapa, wahai ayah, kenapa ayah berdoa kepada Imam Syafi'i sampai lagu tu sampai 30 tahun, daripada sejak saya kecil sampai saya sedang telah pun dewasa, setiap hari saya dengar perkataan Allahumma ghfirli walis Syafi'i. Tengah mana hebatnya Imam Syafi'i yang ayah kena berdoa kepada dia. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kamu tak tahu, tu guru aku. Aku saja tahu betapa banyak, betapa dalam, betapa hebatnya guruku yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i bukan seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa, martabat macam Nabi dan sebagainya, tidak. Walaupun tidak maksum, itu bukan berarti apa-apa perkara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang mujtahid bila dia ijtihad, hukum tu betul dengan kehendak agama Allah, dapat 2 pahala. Kalau tidak betul, dapat 1 pahala. Dapat pahala lagi. Pasal apa? Usaha dia untuk berijtihad. Tuan-tuan, inilah persoalan yang berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan kalau lihat di dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, karangan Imam Subki, di dalam kitab tersebut dengan 6 jilid, lebih kurang sejengkal kitab ini, dan setebal sejengkal kitab ini, disebutkan dengan sejumlah ribuan para ulama yang masyhur yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Seumpama penafsir kepada syarah Sahih Bukhari yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau juga berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Tidak kurang lagi, yang lebih hebat lagi daripada itu pensyarah Imam Bukhari sendiri adalah ulama daripada mazhab Imam Syafi'i. Siapa kita tak mau pegang dengan mazhab? Nak buat mazhab sendiri? Boleh. Dr. Yusuf Qardawi pun tak buat mazhab baru. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang masih hidup dengan tafsir Munirnya, dengan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang saya confirm dalam Malaysia tidak ada satu ulama yang boleh buat kitab seumpama Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sebab belum ada lagi. Yang masih hidup sekarang di Syria, tak buat mazhab sendiri, ikut mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Alim 4 mazhab dah tu. Dr. Said Ramadan Al-Buti yang masih lagi hidup sekarang di Syria. Beliau juga bermazhab Imam Syafi'i.
Dan beliau sendiri dengan sebuah kitab nama yang berjudul Al-Madhabiyah, menentang golongan Wahabi yang tidak mau berpegang dengan pendapat mazhab, yang mengatakan tak perlu berpegang dengan empat-empat mazhab, kita ijtihad sendiri daripada Quran dan hadis. Allahu Akbar. Pandai dah ke bahasa Arab? Quran hafal dah? Hadis hafal berapa banyak hadis? Kaedah bahasa Arab, nahu sorak tu kira hebat dah. Baca nahu tak jatuh satu huruf pun dah. Nah, lagu mana kita boleh mengkritik para ulama sedangkan ilmu kita masih lagi cetek? Tak apa hati, tak apa, siap soalan. Tak gitu terima. Siap soalan tak? Tak apa. Seterusnya, semayang sunat qabliyah Jumaat tak boleh, semayang wirid lepas semayang tak boleh, kenduri arwah majlis tahlil tak boleh, baca ya ma'syaral mu'minin masa hari Jumaat tak boleh, menghadiahkan pahala pada si mati tak boleh, angkat tangan masa imam baca amin, masa imam kata Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, amin, tak boleh. Masa tahiyat kena buat gerak lagu tu, tak boleh keras lagu tu. Allahu Akbar. Dulu bergaduh dah di Afghanistan. Seorang ulama nama dia Syahid Dr. Abdullah Azzam, ulama daripada Mesir, pergi syahid, pergi berjuang di Afghanistan masa Afghanistan lawan dengan Rusia. Sampai di sana dia tengok, oi, dah bergaduh dah. Yang kawan ni masa tahiyat gini. Yang kawan ni illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Syafi'i. Oh, mak. Yang ni Wahabi. Gini. Yang betulnya Wahabi bukan Wahabi, itu mazhab Hanbali. Gini. Yang main pula satu orang. Ni mesti rombak. Ni rombak ni. Rombak apa? Pasir apa? Pasir pekan. Rombak pasir pekan. Begitu. Ni hakikat ke apa saya pun tak tahu. Kata dengan Dr. Abdullah Azzam, sampai peringkat potong jari. Yang kau ni semayang, tengok kawan ni keras, potong jari kawan ni. Yang kawan ni semayang, esok geng dia pula, tengok kawan ni buat jari lagu tu, potong jari. Kata dengan Dr. Abdullah Azzam, kita mari sini bukan itu matlamat kita, bukan ini matlamat kita, bukan ini matlamat kita, bukan itu matlamat kita. Matlamat kita mari sini pegang pistol, tembak tu lagu tu. Itu matlamat kita, bukan ini matlamat kita. Pasal apa nak bergaduh benda kecil? Buat bila lagu mana pun. Yang bid'ahnya, Nabi dia ada mengisyaratkan dengan telunjuk. Yang saya katakan mungkin juga bid'ah kalau dia masa tahiyat bersiku. Itu nampak bercanggah. Silap-silap tu boleh buat penombok gitu. Atau boleh buat lambai. Nabi tak pernah buat, tak ada riwayat langsung. Mungkin kita katakan itu bercanggah. Ya ni masalah kecil, jari je pun. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i pun kalau bergerak macam ni hukum dia makruh, tak batal lagi sembahyang. Benda kecil. Kemudian dengan sedikit lagi permasalahan, dengan persoalan apa lagi? Dengan persoalan baca surah Yasin malam Jumaat bid'ah. Masya-Allah, tabarakallah. Tak habis-habis Tak habis-habis. Minggu sudah hari Jumaat, Khamis malam Jumaat di Pulau Pinang. Dengan satu majlis yang mereka adakan dengan satu majlis yang mereka adakan di Dewan Masyarakat Penyayang di Pulau Pinang, tajuknya katakan tidak kepada Wahabi. Panggil habis semua masyarakat umat Islam di Pulau Pinang, yang kemudiannya orang sangkakan ini nak hentam Wahabi. Tetapi ustaz-ustaz yang hadir semua di kalangan mereka hentam habis-habisan amalan yang dibuat oleh para alim ulama. Tahlil tak boleh buat, masuk neraka. Talqin tak boleh buat, masuk neraka. Yasin tak perlu baca, masuk neraka. Habis itu nak buat apa? Habis itu nak buat apa? Lepas semayang belah lagu tu. Tak usah wirid, tak usah zikir, tak usah ingat pada Allah. Amalanmu banyak mana dah? Mu boleh jamin dah mu masuk syurga? Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini persoalan yang kecil-kecil yang tak perlu kita bergaduh. Kemudian tuan-tuan, kita sampai dengan satu tajuk sedikit lagi. Punca pertelingkahan ini adalah disebabkan, saya sebutkan secara realiti. Punca pertama kerana berlainan latar belakang pengajian. Kita mengaji cara pondok, mereka mengaji cara lain. Pengalaman yang berbeza, kefahaman yang tidak sama dalam memahami nas, tempat tinggal yang berbeza. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tempat dia, saya katakan dia tak bagi orang pergi ziarah kubur oleh kerana masyarakat di tempat dia ketika itu sampai pada peringkat menyembah kubur. Jadi senang-senang kata haram ziarah kubur. Tapi tempat kita ada orang pergi sembah kubur? Tak ada. Orang pergi ziarah kubur tu kenali, duduk Al-Fatihah, habis baca doa, ya Allah
minta doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat apa semua, awal balik. Ada orang dok pi korek, wahai tok syekh, apa khabar, sihat ke, tolonglah bagilah aku senang. Tak ada orang buat begitu lah. Kenapa kita katakan ziarah kubur haram? Tempat tinggal yang berbeza, mungkin ada juga ingin mempertahankan pendapat masing-masing, kurang pengetahuan tentang sesuatu masalah, ataupun tidak ada masalah untuk diperbesarkan. Saja nak cari, nak jadi hero kononnya, nak menjadi mujaddid, tokoh pembaharu agama kononnya. Seolah-olah masyarakat kita hari ini hidup dalam keadaan maksiat, hidup dalam keadaan dalalah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Ini yang berlaku, dan juga berlaku juga dalam masyarakat kita adalah punca disebabkan tidak mau memperbincangkan persoalan-persoalan ini. Yang terakhir, implikasinya terhadap keutuhan ummah. Kalau duk bergaduh lagu ni, apa akan jadi? Tuan-tuan tahu saya mengaji pondok lebih kurang 15 tahun, mengaji di Mesir, pergi sana pergi sini mengaji walaupun tak sebanyak mana. Mengaji siang malam, saya rasa lebih daripada 20 tahun saya mengaji. Adakah pihak Wahabi dengan depa punya da'iyah mereka sekelip mata boleh suruh saya ikut mereka? Saya pasti tidak akan ikut. Dan tuan-tuan pun boleh pastikan, adakah mereka yang tak pernah belajar pondok, yang memang terikut dengan ajaran Wahabi, dengan satu dua masalah yang kita kemukakan, walaupun dalil kita lebih kuat, adakah mereka akan ikut? Saya katakan pastinya mereka tidak akan ikut. Kerana masing-masing mempunyai pendapat masing-masing, dan kita juga mempunyai kitab, dalil dan alasan yang tersendiri. Saya katakan, yang akan menjadi masalahnya, punca daripada pertelingkahan yang berlaku ini, perpecahan demi perpecahan dalam kehidupan ummah. Perpecahan dalam soal ibadah, perpecahan dalam soal politik, perpecahan dalam soal masyarakat, perkauman maupun muamalah kita seharian. Yang keduanya, umat Islam akan sentiasa sibuk dalam persoalan furuk, bergaduh masalah-masalah kecil, tak berbincang soal perpaduan ummah, soal ekonomi Islam, soal al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu semua kita tak akan perbincangkan. Kemudian umat Islam mungkin akan terjadi seperti mana ajaran Kristian dengan Protestannya, dengan Katoliknya, dengan Ortodoknya dan sebagainya, sampai peringkat berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Akhirnya kita juga umat Islam pasti akan berlaku sedemikian. Yang ni dengan Wahabinya, yang ni dengan Salafinya, yang ni dengan kaum tuanya, yang ni dengan ahli sunnahnya. Kononnya masing-masing nak menegakkan benang yang basah. Tidak mustahil akhirnya akan sampai kepada peringkat seumpama yang disebutkan tadi. Dan yang keempatnya, golongan umat Islam yang baru berjinak-jinak, yang baru nak mari mengaji, yang baru nak mari sembahyang, yang baru nak mari belajar agama, melihatkan konflik yang berlaku dalam umat Islam itu sendiri, akan melihat bahawasanya perkara ini sebagai satu kurangnya Islam dalam menangani, dalam kemampuan untuk menangani isu-isu yang berlaku dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Akhirnya kita lihat golongan bukan Islam akan menjadikan ini sebagai satu penyebab untuk mereka cuba untuk memperbanyakkan lagi da'iyah propaganda demi propaganda untuk membawa kepada perpecahan demi perpecahan dalam kehidupan umat Islam. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya pun tengok tu imam pun tak boleh nak duduk dah. Nak tengok time pun. Sebab tu kalau benda ni saya kata tadi, memang benda-benda yang bukan boleh bincang sikit. Benda yang perlu kepada perbincangan yang banyak. Ala kulli hal, saya katakan Wahabi ini, sebelum tuan-tuan tanya satu soalan, tanya beberapa soalan, saya jawab. Ustaz, adakah Wahabi sesat? Tak. Wahabi sesat? Tak. Wahabi masuk neraka Ustaz? Tak. Lepas tu kita masuk neraka? Kita pun tak. Sebab kita ada dalil dan alasan. Kita pun buat amalan-amalan yang bersumberkan kepada Al-Quran, hadis, kitab para alim ulama yang muktabar dan sebagainya. Selagi mana kita mempunyai dalil dan alasan, mempunyai tempat sandaran yang diiktibarkan oleh ulama, maka kita juga mempunyai dalil dan alasan. Amalan yang kita buat itu pun betul, amalan yang mereka lakukan juga betul. Yang ni nak keras, okey, teruskan dengan keras. Yang ni nak gerakkan, okey, teruskan dengan gerak. Yang ini nak baca Yasin, bacalah Yasin. Yang ini tak mau baca Yasin kerana katanya tidak dalilnya tidak sahih, aku nak baca suratul Kahfi yang lebih sahih. Okey, silakan, tak jadi masalah. Okey, habis itu di mana kesilapan Wahabi? Kesilapan Wahabi ni sikit ya. Kesilapan dia suka menyalahkan orang lain, sedangkan orang lain juga betul. Itu ya. Kalau dia boleh terima, ada juga benda ni hilang.
Jadi kalau saya berpegang dengan pendapat ini, kalau kamu nak buat, nak ikut saya ikut, tak mau ikut sudah. Saya tak mau baca Yasin. Okey, tu imam nak baca Yasin, silakan tu imam. Tak, ini masalah khilafiyah. Yasin pun bukan wajib baca. Jangan i'tikad kata wajib, benda tu sunat yang ulama kata pun. Okey, jadi dalam masalah seumpama ni, kalau boleh berlaku tasamuh, boleh bertolak ansur di antara satu sama lain, saya ingat tidak akan wujud pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sila sekiranya tuan-tuan ada soalan untuk diajukan. Demikian pengisian ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Jadi saya rasa banyaklah persoalan yang telah dia kemukakan dan banyak jawapan yang telah dia jawab. Kalau macam mana pun majlis mempersilakan tuan-tuan, kiranya ada lagi kemiskinan yang nak disampaikan kepada Ustaz, dan mungkin Ustaz boleh cuba jawab seberapa yang boleh. Silakan. Boleh dengar. Boleh dengar. Tak sampai. Tak apa, selalu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid, anak jadi kampung Surau, bukan. Dan asal matematik itu memang saya yang buat. Jadi saya lama nak saya keluar macam ni, tak jumpa dengan awalnya. Saya tanya, jadi mudah-mudahan malam ni berterang, benar tempatnya. Jadi sebelum saya melontarkan soalan, saya nak cerita sikit. Ringkas. Dan saya minta soalan jangan emosi. Saya bukan datang nak bergaduh. Itu kena faham. Abang orang Islam tak? Tanggung kalimah la ilaha illallah. Ada bawa kalimah la ilaha illallah dalam diri? Mesti. Saya juga ada kalimah la ilaha illallah. Al-muslim bil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Antara satu muslim dengan muslim yang lain seperti mana satu binaan. Kita saling mengukuh antara satu sama lain. Kalau nak tunjuk ego, saya juga pandai tunjuk ego. Silakan. Soalan. Jadi semua yang Ustaz saya setuju semua. Alhamdulillah. Satu je. Apa kos kita tengok aksi kejahilan sekarang dan perselisihan. Apa muslihat gerakan Wahabi ini menyebabkan soal remeh temeh, soal kelabian ditimbulkan. Adakah di sebalik gerakan ini adalah untuk menunjukkan melemah kaum Islam, dan sebaliknya adalah Yahudi, dan belakangnya berlaku gerakan dulu oleh kerajaan Saud dan Lawrence of Arabia menjatuhkan kepada Rasulullah. Bukit Syarif Al-Husain itu halau daripada Jaziratul Arab itu. Adakah belakang mastermind dan Yahudi? Sekian, terima kasih. Belakang Wahabi ni Yahudi ke? Soalan tu kalau Wahabi dengar marah sangat tu. Saya ada satu kitab, nama dia Muqaranah Bainal Yahudiyah wal Wahabiyah. Perbandingan antara Yahudi dengan Wahabi. Seorang ulama karang. Saya fikir-fikir nak terjemah kitab tu, bagi semua rakyat Malaysia nampak persamaan Yahudi dengan Wahabi. Tapi minta ampun, minta maaf tuan-tuan, tak sepatutnya kita kata sedemikian. Saya masa mengaji pondok dulu, Allahu Akbar, hantam Wahabi ni bagi saya kufur. Macam mana Wahabi kata kita kufur, macam tu juga saya kufurkan mereka. Saya takut yang saya duk kufurkan mereka, nanti mereka tak kufur, kita juga kufur. Macam mana mereka kufurkan kita, kita tidak kufur, kemungkinan kembali kufur kepada mereka. Itu juga pasti akan berlaku dan takkan selesai masalah. Kita nak bagi selesai masalah, bukan nak bergaduh. Nak bergaduh kena bubuh dulu. Gocoh orang tani kita. Sini pun gocoh. Gocoh juga. Itu baru selesai masalah kot rasanya. Tapi bukan itu cara yang dibuat oleh kita semua. Saya katakan tadi, semua kita menanggung kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan kita tidak lain tidak bukan kita nak bersatu padu. Kalau selagi masalah tu masalah khilafiyah, benda ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Okey, tak apa, kami berpegang dengan pendapat ini. Tak semestinya kena pegang satu pendapat. Kalau semua kena pegang satu pendapat, tak ada lah 4 mazhab. Tak ada lah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tak ada lah. Wujudnya perbezaan pendapat ini sebagai rahmat kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang dimaksudkan perbezaan pendapat dalam soal furu', bukan dalam soal usul.
Usul kita sama. Kalau dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia sembahyang, puasa dan zakat dan haji, kita juga yang sama. Cuma beza, kalau dia sembahyang Allahu Akbar, betul. Dia ikut bila mazhab apa pun. Yang kau ni mai Allahu Akbar, ampu telok orang kata. Yang ni mai Allahu Akbar, yang ni mai Allahu Akbar. Ada belakang nampak mazhab tu. Buat apa lagu mana pun, selagi mana kita berpegang dengan mazhab tu, ikut aturan dia, habis cerita. Tak payah kata, oh mu ni tak sah ni, oh mu ni tak betul, mu ni akan masuk neraka. Itu sikap yang tak betul. Kalau Tok Imam dia nak wirid lepas sembahyang, kalau memang dah budaya kita dah diamalkan sedemikian, kenapa kita nak buang benda tersebut? Kalau kamu satu dua orang yang baru datang yang kamu katakan itu bid'ah, tak kena tu tuan-tuan. Nabi juga wirid lepas sembahyang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui Rasulullah dan para sahabat sembahyang melainkan kedengaran suara mereka di luar daripada masjid. Masa dia kecil-kecil, kalau dia pergi, dia tengok Rasulullah dengan para sahabat kalau lepas habis sembahyang, nak tahu kata habis sembahyang, maknanya dengar kedengaran suara wirid mereka. Di zaman tu tak ada pembesar suara. Kalau boleh kedengaran di luar masjid, maknanya wirid itu masih kuat sehingga boleh kedengaran di luar masjid. Ini membuktikan bahawasanya walaupun tidak selalu, itu menyatakan keharusan. Rasulullah tak buat satu benda yang sunat-sunat ni selalu. Kalau buat, takut nanti Tuhan fardukan. Ada ketikanya Rasulullah baca kuat, ada ketika Rasulullah baca pelan, ada ketika Rasulullah berkunut, ada ketika Rasulullah tidak kunut, ada ketika Rasulullah buat begini. Itu bergantung kepada ijtihad para ulama, sejauh mana kebolehan dan kemampuan ulama dalam menilai hadis, ayat Quran, tafsiran demi tafsiran, maka ini terjadinya masalah khilafiyah. Jadi tuan-tuan, berhubung dengan persoalan abang kita nampaknya begitu beremosi, marah sungguh. Oh, saya anak watan, mereka telah mencabar. Itu satu semangat. Kenapa terjadi sedemikian? Sebab tu saya katakan, kalau benda kecil kita perbesarkan, ini yang akan jadi. Dia dah mula emosi. Tu kalau saya tak coolkan dia lagi tu, saya ingat silap-silap baju dia mesti koyak saya lagi, jadi incredible hak. Tu pasti dah marah sangat. Pasal saya anak watan, macam saya juga di Pulau Pinang. Saya anak watan Pulau Pinang. Kita dah amalkan dengan Yasin, kita dah amalkan dengan tahlil, kita dah amalkan dengan wirid selepas sembahyang. Carry on, teruskan. Apa salahnya? Kamu yang datang baru Wahabi, yang memang kamu baru datang, dulu kamu tak ada lagi di Malaysia. Kita katakan kamu baru datang, betul pandangan kamu juga, kamu katakan, oh saya berpegang kerana Nabi tak pernah, Nabi ada ketika tidak wirid, jadi saya tidak wirid lepas sembahyang. Okey, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dia juga orang yang berpengetahuan, bukan orang taklid membuta tuli. Saya nak jadi orang tengah sekarang ni, nak cuba mencari titik pertemuan. Jadi tak perlu kata kepada orang yang wirid lepas sembahyang, tak perlu kata kepada majlis tahlil, tak perlu kita kutuk mengatakan bid'ah kepada orang yang baca Yasin dan sebagainya, kerana ianya akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi saya katakan, okey, ada juga tokoh-tokoh ulama yang begitu marah dengan gerakan Wahabi, yang akhirnya mereka katakan ini adalah jarum-jarum Yahudi. Saya ambil macam ni lah, nanti sah, cool balik, sejukkan keadaan. Nah, saya katakan ini adalah sebahagian pendapat mereka dan kita terima ini pendapat mereka dan kita tidak mahu bergaduh dalam persoalan ini. Kamu terus dengan amalan kamu, kami terus dengan amalan kami. Kamu hormat kami hormat kamu. Satu contoh untuk tuan-tuan. Tuan-tuan kenal siapa dia Imam Abu Hanifah? Tuan-tuan kenal siapa dia Imam Abu Hanifah? Siapa dia Imam Abu Hanifah? Mujtahidul mutlaq, imam mazhab Hanafi. Seorang ulama yang dikatakan bertemu dengan seorang ulama tabi'in yang dikatakan bertemu dengan sejumlah daripada para sahabat. Termasuk dalam golongan yang Nabi bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun selepas itu, kemudian kurun selepas itu. Siapa dia kurun selepas itu? Yang kurun kedua, kalau tidak Imam Abu Hanifah termasuk dalam kurun para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat. Itu janjian Rasulullah SAW dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Sekarang ni kena cakap hadis yang sahih. Wahabi kalau dhaif terus tak mau. Ini yang masalahnya. Ini punca-punca permasalahan yang timbul. Okey, kemudiannya kita tengok Imam Abu Hanifah, adakah dalam mazhab Hanafi baca kunut? Tuan-tuan tengok
kokoda yang tak apa tahu tengok orang India. Orang India Muslim, tuan-tuan kalau pergi di Pulau Pinang, India Muslim ramai. Tak baca kunut. Ya, sana. Kalau pergi di Masjid India di Kuala Lumpur, subuh tak baca kunut. Mereka berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah, tak baca kunut. Diriwayatkan satu ketika Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i lahir, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Hari Imam Abu Hanifah wafat, dikatakan hari itulah Imam Syafi'i dilahirkan. Allah gantikan balik. Kemudian Imam Syafi'i satu ketika rehlah dalam perjalanan dia merantau ke sana kemari, beliau pernah singgah di satu masjid yang di dalam masjid itu terdapat makam Imam Abu Hanifah. Yang pengikut-pengikut di semua di tempat tersebut adalah orang mazhab Hanafi yang tidak baca kunut. Mereka yang apabila sampai sembahyang subuh, mereka pun tengok-tengok, Imam Syafi'i ada. Kita ni mazhab Hanafi. Mereka tak kata, kita mazhab Hanafi, mana boleh suruh dia mazhab Syafi'i jadi imam kita. Dah, apa tindakan anak-anak murid ataupun mereka yang berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah? Mereka menyuruh Imam Syafi'i, sila tuan syekh, sila tuan guru, kamu jadi imam, kamu seorang mujtahid. Imam Syafi'i tuan-tuan, yang lebih cantiknya, Imam Syafi'i sembahyang subuh pada hari itu tak baca kunut. Oh, Imam Syafi'i yang bagi fatwa suruh baca kunut sembahyang subuh, Imam Syafi'i tak baca kunut. Apabila selesai daripada sembahyang, orang tanya, ya Syekh, pasal apa tak baca kunut? Yang kami tahu dalam mazhab kamu bagi fatwa kena baca kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Ihtiraman li sahibi hadzal qabr. Aku hari ini datang ke tempat kamu. Di sana terdapat kubur seorang ulama yang telah mendahului aku. Dia ketika beliau hidup, dia telah berfatwa tidak ada kunut dalam sembahyang subuh. Hari ini aku datang ke tempatnya, aku menghormati pandangannya, aku juga tidak berkunut. Tuan-tuan tengok macam mana imam mazhab. Itu orang ada ilmu tuan-tuan. Itu orang ada ilmu. Orang yang bila tidak ada ilmu, ini akan jadi masalah. Saya tulis masalah ini, tesis saya di Indonesia yang bertajuk Masalah Khilafiyah di Pulau Pinang, kesan dan cara menanganinya menurut perspektif Islam. Jadi saya tulis, memang ini bidang takhasus yang saya tulis, yang saya kaji, dan inilah yang sedang kita cuba leraikan, yang sedang kita laksanakan di negara kita, di negeri kita, dalam masyarakat kita. Kita tidak mau bergaduh, kita tidak mau bermasam muka. Yang sebenarnya kita ingin menentang kuasa besar kufar laknatullah yang hari-hari tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan lihat dengan apa yang akan saya tunjukkan ini, tuan-tuan pasti akan bersedih dengan wujudnya golongan Yahudi yang sanggup menghina Nabi. Tuan-tuan tengok, ini pasal tak bagi saya tajuk Maulidul Rasul ni, saya tak tunjuklah. Tapi oleh kerana tu saya tunjuk juga sikit. Dan biasanya kalau Maulidul Rasul selalu saya tunjukkan. Ini kawan-kawan kita print daripada internet. Okey, bagi abang kita ambil dengan bagi gambar zoom bagi dekat. Nah, zoom bagi dekat. Tengok nanti. Ini adalah gambar yang dimuatkan di dalam internet. Patung lelaki dan patung perempuan, permainan Lego. Tuan-tuan tahu anak tuan-tuan duk main yang Lego, hak susun buat rumah, susun buat kereta, susun, hak boleh susun-susun tu, permainan Lego. Ini adalah new, yang terbaru keluaran daripada syarikat Made in Denmark. Satu alat permainan Lego yang patung lelaki di atas dengan berjanggut berjambang, yang patung perempuan di bawah. Ditulis di atas ini, dia kata apa? Play as if you are Prophet Muhammad. Mainlah permainan ini dan rasakan, bayangkan kamu itu adalah Nabi Muhammad. Apa amalan ini? Apa permainan ini? Permainan seorang patung lelaki sedang jima patung perempuan. Masya Allah. Ini penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habis itu mana pi Salafi, mana pi Wahabi, mana pi kaum tuanya, mana pi kaum mudanya. Kenapa kita tidak bersatu untuk menentang mereka ini? Kenapa kita nak bergaduh persoalan kecil? Tu imam kita baca kunut, nak tengok lagi. Dapat ni, zoom. Nanti bagi mereka tengok. Ini mereka print daripada internet. Saya ingat mungkin hari ini tak sampai lagi. Saya rasa mungkin tak sampai lagi, tapi akan sampai. Permainan ini akan sampai. Bila yang kawan ni kata hang bid'ah, bila yang kawan tu kata hang masuk neraka, bila kawan ni kata hang betul. Masa tu dia mai.
Masa tu dia masuk lah. Pasal kita tidak peka dengan keadaan sekeliling. Kita lebih peka dengan persoalan-persoalan remeh-temeh. Kita tinggal persoalan dasar. Hubungan kita sesama makhluk Allah. Hubungan kita di antara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan kita terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Silakan sekiranya tuan-tuan ada soalan yang lain. Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana memberi penjelasan yang jelas kepada kita, sehingga hari ini kita semua tidak faham apakah konsep Wahabi dan penjelasannya. Jadi saya mengenai saya Wahabi kalau saya pada JB Universiti ini tinggal di sini. Namun saya nak hadir berdiri di sini adalah nak berkongsi pengalaman dengan apa di Ustaz, berkongsi ilmu dan apa yang masalah saya ini dan mengkonfirmasikan dan dijelaskan oleh apa di Ustaz tadi. Jamaah akan baca sini supaya kita sama faham. Di tangan saya ni ada buku daripada Wahabi semua dari Raja Besar. Dan saya baca ringkas. Saya minta tazkiyah meluangkan masa kerana kita bersama Allah, kita mesti mendengar penjelasan daripada kepada Ustaz. Jadi saya juga terima kasihlah. Jemaah saya nak baca di sini ialah yang pertamanya kekejaman golongan Wahabi. Dia ada di sini ada 10 perkara, 40 perkara. Ada buku ini. Jemaah saya baca izin dengan saudara, saya nak baca 10. Betul saya akan baca 10 ini ada disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz. Anda sama dengan Al-Fadhil. Yang pertama sekali berusaha keras untuk melakukan masalah daripada menjerahi makanan. Sebesar itu berbeza. Mengikut pandangan yang saudara dan mengikut pandangan yang saya dikatakan. Yang keduanya melarang ramai berselawat ke atas Nabi. Betul sebagaimana Al-Fadhil katakan. Yang ketiganya Muhammad bin Abdul Wahab juga sering menghina dan merendahkan kedudukan Nabi. Sebab saya mereka yang keempatnya, mereka telah mencaci isteri Nabi dengan mengeluarkan kenyataan yang kasar habis. Yang kelimanya, menempel dan mencaci pendapat Imam Mazhab yang sah. Ini memang mazhab pak bukan saya pakai. Kemudian selalu kepada Nabi. Pada Rasulullah. Kita nak mana kita nak ambil daripada ini. Tak ambil tergelam. Ini memang pak lama-lama ada lembut puluh kata pokok dewan. Pokok dewan ni lah. Bawa menentai sampai ini. Dan yang yang keenam, memusnahkan mimbar-mimbar yang dikhususkan bagi setiap mazhab dan tempat-tempat pengajian itu. Pak mazhab mimbar itu semua dikhususkan pokok. Yang ketujuhnya menghina dan menyesatkan ulama. Yang kelapannya mengkafirkan ahli sufi, tarekat dan syairah. Yang kesembilannya mereka mengtahumah Al-Azhar dan ulama Al-Azhar dengan menggunakan berbagai cara. Ulama Al-Azhar ni Pak anak tengah ini dia tahu semua perkara. Sama ada perkara dengan apa ni unsur Yahudi dan bawah-bawahnya lah. Muhammad bin Abdul Wahab juga nyafir lagi. Muhammad bin Abdul Wahab juga menegak pengikut-pengikutnya merujuk dan membaca kitab-kitab mereka, tafsir, hadis serta membakar bagi kebanyakan kitab-kitab yang saya baca pada sepuluh dengan masa jam indikat. Jadi sebahagiannya telah dijelaskan oleh Ustaz ini, dan terima kasih. Dan apakah saya baca selain Ustaz yang betul mengikut buku itu. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Al-Fadhil juga. Allah memberkati hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang dibaca oleh Tuan Wan Hasan tadi itu ditulis oleh seorang sahabat saya, Ustaz Muhammad Fuad daripada Negeri Sembilan.
Saya tengok kecil ya, sebenarnya buku tu tebal lagi. Jadi beliau pengarang tersebut mengemukakan pandangan-pandangan keseluruhan. Ada yang pendapat yang syadid, ada yang pendapat yang saya katakan tadi, yang guru-guru yang tekan Wahabi, ada yang jadi dia kemukakan semua. Jadi saya katakan itulah persoalan-persoalan, kebanyakan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni umat Islam dan kita ingin kembali kepada ajaran agama Islam. Satu perkara yang perlu kita rujuk kembali ataupun muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu dalam perkara tersebut. Inilah punca masalah kenapakah golongan Wahabi muncul. Yang saya katakan, kadang-kadang golongan Wahabi ni ada bagus sikit. Bagus tak mana? Bagusnya pasal kita ada majlis macam ni. Rupa-rupanya lepas-lepas ni nak mengaji, nak cari dalil. Oh, dia kata tak ada dalil wirid lepas sembahyang. Apa itu cari dalil? Saya sedang susun kitab ataupun risalah dalil-dalil wirid selepas sembahyang. Dikatakan bid'ah sapu muka lepas sembahyang. Saya berjumpa hadisnya hadis hasan li ghairi. Hadis yang boleh dibuat hujah. Nabi menyapu muka selepas daripada sembahyang dengan doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma dhhab 'anil hamma wal hazan. Jadi tuan-tuan, dengan wujudnya ini kita nampak yang positif. Yang negatifnya jadi begitu. Yang positifnya ada juga, mungkin ada hikmah. Kerana setiap benda yang diciptakan oleh Allah ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya Allah nak bagi kita ni lebih bersungguh-sungguh lagi. Oh, pasal apa baca Yasin malam Jumaat? Cari dalil. Oh, ya. Selepas tu kita bukan jadi orang taklid buta tuli. Kita buat kerana kita faham. Aku baca Yasin, ya dalil dia. Aku buat talqin, ya dalil dia. Aku baca tahlil, ya dalil dia. Aku wirid lepas sembahyang, ya dalil dia. Aku baca kunut, ya dalil dia. Barulah kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Tapi hari ni yang jadi masyarakat, yang jadi masalah masyarakat kita semuanya jadi pak turun. Tak mau belajar. Ustaz mari nak mengajar. Saya tak tahu lah di masjid tuan-tuan sini. Kalau di tempat-tempat yang lain, kadang-kadang Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalau di Kuala Lumpur, kalau di Sungai Petani, kalau di Pulau Pinang, kalau di Seberang Perai, kalau di beberapa tempat yang kadang-kadang kita pergi, hanya ada beberapa orang. Di Langkawi, Masya Allah, Tabarakallah, peringkat pertama saya pergi, hanya ada 20 orang, 25 orang. Itu pun ahli jawatan kuasa masjid yang main mengaji. Sedangkan masyarakat Islam lebih ramai. Macam mana kita nak faham? Kita buat kerja dalam keadaan buta tuli. Kita tak faham apa yang kita buat. Sebab itu saya katakan selepas ini kita perlulah menghadiri majlis-majlis ilmu, nak belajar, buka kitab. Sebenarnya apa yang kita buat yang para ulama telah ijtihadkan, semuanya mempunyai dalil yang begitu kukuh. Baik apa persoalan yang ditimbulkan, semuanya mempunyai dalil-dalil dan alasan. Baik daripada Quran, baik daripada hadis, baik daripada ijma' ulama, baik daripada qiyas. Ada 12 punca pengambilan hukum dalam Islam. Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, al-uruf, saddul dhara'i, amal ahli Madinah, asy-syar'u man qablana, madhhab sahabi. Ada 12 punca pengambilan hukum dalam Islam. Bukan Quran dan hadis sahaja. Walaupun Quran dan hadis itu adalah punca asal kepada terbitnya hukum, tetapi di sana masih terdapat lagi 10 lagi pecahan daripada Quran dan hadis, menjadikan 12 punca pengambilan hukum dalam Islam. Boleh rujuk dalam perbincangan ilmu usul fiqh. Saya rasakan cukup mana? Dia tak boleh, saya pun peluh dah ni. Kau pandai. Jadi kita nak bagi cool balik. Nah, insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya katakan, saya tidak ingin menegakkan benang yang basah. Saya katakan kumpulan Wahabi juga, saya ambil jalan pertengahan. Mereka juga mungkin mempunyai dalil dan alasan, kita juga mempunyai dalil dan alasan. Yang pastinya tidak, kita perlu cari titik pertemuan di antara kita. Kita perlu eratkan hubungan dan ukhuwah di kalangan kita. Kita perlu bersatu padu balik. Kita perlu lihat di sana masih banyak lagi perkara yang lebih besar yang perlu kita utamakan daripada persoalan-persoalan kecil yang
menyebabkan kita lalai, yang menyebabkan kita masyghul, yang menyebabkan kita ketinggalan, yang menyebabkan kita diambil kesempatan oleh musuh-musuh agama Allah untuk cuba melaga-lagakan kita dan memisahkan hubungan kita di antara satu sama lain. Kerana disitulah kekuatan Islam terletak pada hubungan ukhuwah umat Islam. Sebab itulah Nabi SAW mempereratkan hubungan ukhuwah di kalangan para sahabat di awal Islam. Itu yang perlu kita rujuk kembali, itu yang perlu kita amalkan kembali. Dan mudah-mudahan selepas ini tidak ada pertelingkahan, baik yang namanya kaum tua, baik yang namanya kaum muda, masing-masing dengan pandangan, masing-masing ada hormat menghormati di antara satu sama lain. Saya bacakan tuan-tuan dengan sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan di kalangan umatku, aku tidak mengaku umat mereka yang tidak menghormati orang yang tua di kalangan kami dan tidak ada perasaan kasih sayang terhadap mereka yang muda di kalangan kami. Mudah-mudahan hadis itu mengakhiri ceramah saya pada malam ini, penjelasan yang serba ringkas ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sebutkan ini, mudah-mudahan Allah jadikan semuanya terbit ikhlas kerana Allah daripada lubuk hati saya, sehingga tuan-tuan dapat menerima dengan harapan Allah jadikan ini sebagai satu titik pertemuan, titik permulaan untuk kita bersatu padu di antara satu sama lain. Malu kalau orang bukan Islam tahu bahawasanya umat Islam bergaduh dalam persoalan-persoalan yang tidak sepatutnya kita bergaduh. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sekiranya terlanjur dan terkasar bahasa. Ada soalan lagi? Cukup dah. Kita buat zikir sikit 5 minit. Ni nak bagi cool balik. Jadi yang luar luar lah boleh Yang luar tu tolong main masuk dalam. Kita nak sembahyang Isyak. Jadi jangan kata oleh kerana kamu tu salafi ataupun yang dalamnya ada kaum tua tak boleh sembahyang. Tu salah tu. Itu salah. Kita juga pergi ke masjid, di Masjidil Haram kita juga ikut imam yang dikatakan Wahabi dan sebagainya. Jadi kita ada tasamuh. Jadi yang penting kita adalah orang Islam, marilah kita masuk beramai-ramai. Kita berzikir. Kalau tuan-tuan tak mau berzikir kuat-kuat, tuan-tuan katakan Nabi tak zikir kuat, saya nak pegang Nabi zikir pelan. Okey, tuan-tuan zikir pelan, tapi yang mana yang ingin bersama dengan saya dengan pegangan bahawasanya Nabi berzikir kuat, para sahabat berzikir kuat, para ulama menganjurkan supaya kita zikir kuat. Kenapa kita perlu berzikir kuat, tuan-tuan? Sebenarnya bukan kerana Tuhan tak tahu. Ada satu pakcik saya pergi ceramah, pakcik tu kata, "Ustaz, kenapa kita nak zikir kuat? Tuhan dengar." Saya kata, "Pakcik, bukan masalahnya Tuhan tak dengar, bukan masalah Tuhan tak dengar, bukan Tuhan peka. Tapi masalahnya dalam ni ada seketul daging yang pekak badan. Ni yang dalam ni yang dengar telinga sini, tengah telinga sini, kiri kanan, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, tak masuk ke dalam hati." Kita nak jerkah kuat-kuat, nak cakap, nak zikir kuat-kuat supaya masuk ke dalam hati, supaya berbekas di dalam hati kita dengan kalimah-kalimah zikir yang akan kita sebutkan. Kita akan baca istighfar beberapa kali, kita akan baca selawat beberapa kali. Tapi malam ni tak apalah, hadiah kat tuan-tuan. Nanti tuan-tuan beli CD yang saya buat main berat tu, beli sambil menderma untuk sekolah saya, kan, insya-Allah. Sebab kita juga masih lagi mencari dana untuk sekolah kita, sebab kita ada membela beberapa orang sahabat-sahabat, anak-anak yatim dan sebagainya. Kita nak memberikan dengan harapan nak memberikan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar kita perlukan kepada dana, insya-Allah sekadar kemampuan tuan-tuan. Baik, kita akan baca istighfar beberapa kali, selawat beberapa kali, la ilaha illallah beberapa kali. Jangan tuan-tuan katakan bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, saya dalil tak mau baca hadis, nak baca ayat Quran terus. Ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah guna dengan kalimah jamak fastaghfaru. Hendaklah kamu sekalian, bukan seorang, hendaklah kamu sekalian beristighfar kepada Allah. Itu satu ayat, banyak ayat istighfar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-ayah. Panjang ayat tu. Allah suruh kita baca selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa kata Allah selepasnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ni imam ke? Imam, pengurusi jawatan kuasa. Yang ni pun
alladzina amanu. Yang ini pun alladzina amanu. Yang tu pun alladzina amanu. Yang tu pun alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua kita berselawat ke atas Nabi. Dan yang ketiga, kita akan baca kalimat tauhid kita. Tidak ada orang baik salafi, baik khalaf, baik tua, baik muda, baik apa nama sekalipun, kalau dia mengingkari kalimah la ilaha illallah, berarti dia akan kufur daripada ajaran Islam. Kita tajdidkan iman kita. Yang ini kena baca satu dua hadis, sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, tingkatkan keyakinan kamu terhadap ajaran agama Allah dengan menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Hadis sahih yang lain Nabi kata afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan ikut rentak saya baca satu je, saya nak minta tolong baca kuat-kuat. Ikut rentak. Kalau boleh biar bagi sama dengan pembesar suara ni yang saya pegang. Yang saya pegang ni, tuan-tuan bagi sama suara kuat. Baca kuat-kuat, biar bagi tiang dengar, biar bagi kipas angin tengah, biar bagi kawan-kawan. Kita perlu saksi yang ramai, yang akan menjadi saksi kita esok di akhirat kelak, bahawasanya kita pada malam ini telah berzikir, menyebut nama Allah, berselawat dan sebagainya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, untuk mengenang kembali kebesaran dan kekuasaan Allah, dan sekian-sekian dengan tiga perkara yang akan kita zikir dan sebutkan nanti. Tuan-tuan ikut saya zikir, tuan-tuan baca dengan kuat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله. سلام الله